Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi mengenai ulasan ataupun ulasan buku 40 hadis tentang keberkatan. Di hari ini insya-Allah adalah siri akhir untuk kajian buku ini yang mampu Ustazah beri dalam keadaan serba kekurangan, ya. Moga-moga ada manfaatnya untuk diri Ustazah sendiri dan sahabat semua. Baiklah sahabat semua, kita baca hadis keberkatan hari raya. Iaitu an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'idi hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal huyadha fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata zalikal yaumi wa tuhratahu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya daripada Ummu Atiyah berkata, sungguhnya kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya sehingga kami turut mengajak anak gadis keluar dari biliknya serta mengajak perempuan yang tengah haid untuk keluar juga. Maka mereka semua akan berada di barisan belakang orang ramai sambil bertakbir sebagaimana takbir mereka serta berdoa sebagaimana doa mereka. Mereka semua mengharapkan keberkatan hari tersebut dan kesuciannya. Jadi maksud hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari. Jadi ulasan hadis ni, hari raya ni merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Sama ada kerana telah selesai berpuasa selama sebulan ataupun bagi menegakkan syiar Islam dengan perhimpunan besar di perhimpunan besar di Tanah Suci dan juga di masjid di tempat-tempat kita lah. Jadi hari raya ni yang akan kita sambut, insya-Allah kita akan berpuasa lagi berapa hari lagi, ya kan? 2 minggu lagi. Lepas tu sebulan lepas tu kita akan menyambut hari raya. Ada pada hari raya sebahagian ulama menganjurkan kita supaya ziarah-menziarahi antara satu sama lain. Di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama saudara muslim. Dan disuruh pada hari itu sebagaimana gesaan Rasulullah SAW supaya mengajak semua isi rumah keluar, anak gadis keluar, ya, perempuan yang haid pun keluar, duduk keluar untuk mendengar khutbah raya dan bertakbir raya. Ya, jadi kalau yang haid tu tak payahlah duduk. Duduklah di belakang, kan, di luar daripada masjid. Maka mereka semuanya bertakbir dan barakahnya bulan hari raya itu ialah kerana di situlah hari kemenangan bagi umat Islam dan hari hari ukhuwah silaturahim di antara dengan melakukan ziarah di antara satu sama lain. Kemenangan kerana umat Islam berjaya mengalahkan nafsunya, yang betul-betul mengalahkan nafsu, berpuasa dan meninggalkan benda-benda yang haram selama 30 hari. Jadi hari raya adalah kemenangan bagi umat Islam yang mujahadah terhadap nafsu. Seterusnya keberkatan Mekah dan Madinah. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al bil madinati dha'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati.
Hadis riwayat Bukhari daripada Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, kurniakanlah kota Madinah keberkatan 2 kali ganda berbanding dengan keberkatan engkau telah kurniakan terhadap kota Mekah." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya kota Madinah ni keberkatan kota Madinah berbanding dengan kota Mekah. Ulasan hadis ni, kota Madinah diberkati dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam sahihnya daripada Anas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain." Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, artinya ini doa Nabi, berkatilah kami pada kota kami, itu kota Madinah. Ya Allah, berkatilah kami pada timbangan gantang kami. Ya Allah, berkatilah kami pada timbangan cupak kami. Ya Allah, jadikanlah bersama keberkatan itu 2 keberkatan yang lain. Berkatnya kota Madinah. Begitu juga kota Mekah telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu lagi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah pada Tuhannya ialah Baitullah yang terletak di Mekah, yang diberkati dan dijadikan petunjuk hidayah bagi seluruh alam. Jadi kota Mekah juga adalah bumi yang barakah kerana rumah ibadah Kaabah yang pertama dibina, dan di situlah ada Masjidil Haram, di situlah ada Baitullah, tempat tumpuan umat Islam, dan di Mekah lah mulanya turun wahyu Allah Subhanahu wa taala bagi memberi hidayah kepada seluruh alam. Bukan sahaja di Mekah, bahkan hidayah Islam ini terpancar ke seluruh alam. Baik, seterusnya ialah kita ambil satu lagi, keberkatan Syam dan Yaman. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Artinya hadis ini riwayat Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam kami dan pada Yaman kami." Syam ialah nama lama bagi daerah yang kini meliputi Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Ya. Jadi Syam ni nama lama. Sekarang ni dia meliputi, Syam ni meliputi Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Pada zaman dahulu, pusat bandar Syam ialah kota Damsyik di Syria dan Baitul Maqdis di Palestin. Di Syam terletak di dalamnya Masjidil Aqsa yang ada di Palestin, merupakan tempat suci yang ketiga bagi umat Islam. Dalam doa yang dinyatakan di atas, Nabi SAW mengisyaratkan kepada kelebihan dan keberkatan negeri Yaman. Ya, negeri Yaman di mana keberkatan dan pada Yaman kami. Ya, baik. Jadi ya. Seterusnya hadis akhir yang saya akan kita sama-sama baca ialah sebaik-baik wanita ialah yang paling rendah maharnya. Ini pada wanita, ya, pada kaum ibu, pada ibu bapa. Dengarlah hadis ini. Ya, hadis ini adalah sahih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna sadaqan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang paling besar keberkatannya ialah wanita yang paling ringan mas kahwinnya. Paling ringan. Ya, paling. Jadi hadis ini merupakan salah satu tips untuk kita mencari isteri yang baik dan diberkati, iaitu isteri yang solehah dan rendah
mas kahwinnya, hantarannya, ya. Jadi janganlah kalau kita nak berkat, janganlah kita letak hantaran yang tinggi-tinggi yang membebankan kepada pengantin, menantu kita juga, ya tak? Kan, sehingga dah ada anak 5 pun tak habis lagi bayar hutang bank, kan? Jadi persenangkanlah, kerana berkatnya itu memudahkan memudahkan pengantin tersebut, pengantin lelaki itu. Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'nah. Artinya sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkatan ialah pernikahan yang paling ringan mas kahwinnya. Kita mas kahwin memang ringan di semua negeri, berapa saja murah, tapi yang menjadi berat kepada kaum lelaki, pengantin lelaki ialah hantaran dia yang berat, yang berpuluh ribu tu. Jadi maka kita permudahkanlah. Bila kita permudah, berkat tu makna Allah beri rahmat, Allah beri keredaan, Allah beri kebahagiaan pada pengantin tersebut. Kalau tidak, macam mana nak berkat, nak bahagia, ya, asyik menanggung hutang. Jadi itulah sahaja yang mampu saya berikan dalam kita mempelajari 40 hadis ni mengenai keberkatan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Moga-moga menjadi pengajaran bagi kita untuk kita amalkan bersama, insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.